Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video Ustaz Muaizat berkaitan tentang isu imam solat qada manakala makmum dia solat sunat tarawih. Demikian juga ada satu lagi video yang berkaitan dengan isu yang sama. Mula-mula saya agak tak layan sangat isu ni. Saya kata memang ini tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi disebabkan ramai daripada kalangan para sahabat kita mesej dan minta kita berikan ulasan segera, so kita keluarkan video ini hari ini. Jom kita tengok dulu video berkenaan sama-sama. Tarawih 20 rakaat. 10 kali semaya. Kalau kita qada subuh 10 hari dah kita lepas. Apa jadi terkes nak buat benda sunat? Hak ni ramai jadi buat nyusah diri. Dia duk buat semaya tarawih, subuh berlambak-lambak lagi. Kau buat jadi menak tubuh. Patut dia qada subuh. Padahal orang kata tak pergi terawih. Kita buat dolok pergi terawih lah semaya subuh. Ambo dulu qada subuh, ambo nak ayat cerita ambo. Ambo jadi imam terawih, ambo semaya subuh, orang belakang semaya terawih. Ambo tak royak dia, tak saya akaklah kunut demokrasi lah kita tinggal subuh. Nama nyadon tapi kita nak royak boleh buat lagu tu, boleh buat lagu tu. Ni jadi nak menak tubuh kita dah buat benda sunat lagi, hak berhutang dengan Tuhan berlambak-lambak lagi. Sudah dulu. Kalau kita tak semaya terawih Tuhan tak tanya Tapi kalau kita tinggal tak lepas hak qada ni dalam kubur Tuhan tanya. Hak tu masalah. Lah ni kita masa tak ada, sudah hak hutang dulu daripada nak buat kebajikan lah. Tak ada masalah. So hukum dia. Hamba buat dah masalah. Kita royak cerita kita sekali. Hamba buat dah. Nama. Tak apa, soh hukum dia tak ada masalah apa. Tu nak buat terik. Semaya qada lah. Kita masa tak ada dah dengan Tuhan. Umur tak banyak dah. Nak buat benda sunat lagi. Semaya qada. Kita nak zakat wajib orang kita tinggal dulu banyak lagi. Kali nak sedekah kat orang. Bayar zakat hok demo dulu, hok tak bayar dulu. Supaya dulu waktu BPT juga ni dok bayar sedekah kat orang. Zakat hok wajib kena qada tak qada lagi. Ipung PT kira zakat hok tak kena qada, hok qada. Hok tu dapat pahala wajib sedekah, ni dapat pahala sunat ya. Sebab masa tak ada. Kita mau tak ada masa ni kata. Lainlah kalau ada gapo-gapo ni. Okey, ini video yang pertama Ustaz Muaizat sebut. Dan ada satu lagi video TikTok juga daripada ustaz yang lain. Jom kita tengok video tu. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum ya. Nanti yang soalan sikit Abi. Kan kalau orang tu tinggal solat banyak sangat, lepas tu bulan puasa ni dia nak ganti solat tu pada waktu tarawih, boleh ke Abi? Oh okey, baik. Bagus soalan tu. Mungkin akan terjawab banyak persoalan-persoalan macam ni pada orang yang tinggal solat banyak kan. Apa saja solat orang buat, kita boleh ambil dia jadi makmum. Kecuali solat jenazah, gerhana sebab dia lain bentuk solat dengan. Tapi kalau solat yang lain, dia solat zuhur, kita nak solat qada asar, boleh. So maksudnya boleh sahaja kalau orang tu niat apa-apa solat, kita nak niat solat yang lain, termasuk juga qada. Orang tu solat 2 rakaat. Dia dulu tinggal solat banyak dulu bertahun-tahun. Dia dulu kira-kira masya-Allah kalau 10 tahun dia tinggal solat subuh tu, maksud dah berapa ribu solat yang dia nak kena ganti balik. Banyak. Jadi setiap kali masuk Ramadan, orang tu imam niat tarawih, dia niat solat subuh. Dia niat solat subuh. Tapi tak payahlah sampai angkat tangan baca kunut kan. Tak payahlah. Sebab yang tu sunat saja. Ingat tak payah duk cerita kat orang tadi aku solat qada. Tak payahlah cerita kat orang. Kita solat je macam biasa. Macam biasa. Dah dapat 20 rakaat, maksudnya dia telah qadakan 20 sembahyang dia yang dah telah ditinggalkan dulu. Kalau macam dia nak buat 4 rakaat, contoh tu imam buat 2 rakaat sembahyang tarawih, dia nak qada zuhur dia pun boleh juga. Lepas tu imam bagi salam 2 rakaat, dia tambah lagi 2 rakaat. Waktu orang sedang berselawat, dia selesaikan 2 rakaat lagi, bagi salam. So dalam banyak tu dia boleh selesaikan mungkin 20 daripada solat zuhur dia, contoh. Jadi maksudnya boleh ataupun tidak? Maksudnya boleh. Cuma yang paling afdal kalau dia mampu, dia buatlah kedua-duanya, itu lebih afdal. Sebab meraihkan solat tarawih dan juga dia menumpukan juga untuk mengqadakan solat-solat dia. Solatnya juga sah insya-Allah. Sudah terjawab, wallahu a'lam. Okey, sama-sama. Ustaz Azhar Idrus juga ada ulas berkaitan tentang isu ni. Kita banyak hutang.
Solat subuh. Boleh tak solat qada, solat subuh berimamkan imam solat tarawih? Baik. Dia banyak hutang qada. Kemudian dia nak solat qada itu ikut imam solat tarawih. Boleh atau tidak? Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Semua jenis semayang boleh. Maknanya semayang fardu, imam semayang fardu, makmum semayang sunat boleh. Imam semayang sunat, makmum semayang fardu boleh. Imam semayang fardu, makmum fardu boleh. Imam semayang sunat, makmum sunat pun boleh. Faham lagi? Semuanya boleh. Yang tak boleh adalah dua jenis semayang saja. Yang pertama semayang gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Tak boleh. Kerana mereka ada satu rakaat, dua kali qiyam, dua kali rakaat. Kita tak boleh ikut, dia pelik. Yang kedua tak boleh ikut ialah solat jenazah. Tu imam solat jenazah, kita nak qada lohur belakang, balik awal. Lagi. Tapi kalau imam semayang tarawih 2 rakaat, kita qada subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Imam salam, kita salam. Imam dapat pahala solat tarawih. Kita dapat pahala menunaikan qada subuh dan dapat pula kelebihan berjamaah. Okey, soalan seterusnya. Okey. Kita tengok daripada 3 orang ustaz menyebutkan berkaitan tentang isu ni. Satu lagi saya pernah tengok juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari juga pernah memberikan ulasan berkaitan tentang hal ini yang samalah, tak jauh beza dengan apa yang disebutkan oleh mereka. Sahabat-sahabat, para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya orang yang solat qada menjadi makmum kepada imam yang solat sunat. Seperti mana perbincangannya hari ini. Dia bukan kesepakatan tetapi dia adalah sesuatu perkara yang disebut sebagai khilaf. Demikian juga mereka berselisih pendapat dalam isu sebaliknya, iaitu imam solat qada atau solat fardu dan makmum solat sunat. Isu ini sahabat-sahabat merupakan perbincangan yang hangat oleh para ulama kita. Dia bukan baru mula tetapi dia telah mula sejak zaman berzaman lagi. Dan ada bab khusus yang disebutkan di dalam isu ni. Siapa nak buat kajian yang banyak, siapa nak buat kajian lebih teliti, cari bab ikhtilafin niyatil imam wal makmum. Bab perselisihan niat antara imam dan makmum. Maksudnya imam niat lain, makmum pula niat yang lain. Jika anda buka kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i, sangat banyak perbahasan berkaitan tentang isu ni. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri, dia merekodkan isu ini dalam bukunya Al-Um pada jilid yang pertama muka surat 308. Anda juga boleh lihat penjelasan ramai lagi ustaz-ustaz kita di YouTube, tak kira Malaysia, Indonesia, Arab ke Urdu ke, berkaitan tentang isu ni cukup banyak. Dan saya telah tunjukkan tadi beberapa kenyataan di dalam isu ni. Cuma apa yang saya nak lakukan di dalam video hari ni ialah kita nak advance level sikit supaya kita dapat memahami apa sebab ada ulama kata boleh dan apa sebab ulama yang kata tak boleh. Kerana demikianlah kita diajar, iaitu untuk meneliti dan membuat semakan. Inilah projek kita, projek memandaikan umat dengan ilmu, bukan sekadar dengar tetapi kita meneliti dan juga membuat semakan. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah menulis satu buku berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Dalam jilid yang kedua muka surat 316, beliau menyatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, wa idza shalla al-imamu biqaumin adh-dhuhru fi waqti al-'asr wa jaa qaumun fasallu khalfahu yanwuna al-'asra ajza'atuhum as-salah jami'an wa qad adda kullu fardahu wa qad ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabbal an yusalli ma'ahu al-maktubah thumma yusalli biqaumin hiya lahu nafilatun wa lahum maktubatun wa qad kana 'ata'un yusalli ma'al imam qunuta thumma ya'taddu biha min al-'atamah fa idza sallama al-imam qama fa bana rak'atain min al-'atamah. Qala al-Muzani wa idza jaza an ya'tama al-musalli nafilatan khalfa al-musalli faridatan fakadhalika al-musalli faridatan khalfa al-musalli nafilatan wa faridatan wa billahi taufiq. Apabila seseorang menjadi imam bagi satu jemaah untuk solat zuhur sedangkan pada ketika itu adalah waktu zuhur, lalu orang lain solat di belakangnya dengan niat solat asar, maka semua mereka mendapat jemaah dan telah menunaikan semua kefarduan berkenaan. Perkara ini telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabbal. Mu'adz pernah solat fardu berjemaah bersama baginda, kemudian dia solat sunat sebagai imam kepada kaumnya yang solat sunat. Ata, seorang tabi'in, pernah solat bersama-sama imam qunut, iaitu imam yang solat subuh, sedangkan dia melaksanakan solat atamah, iaitu qada isya'. Apabila imam memberikan salam, dia bangun lalu melaksanakan 2 rakaat
benar insya lagi. Al-Muzani menyatakan apabila bolehnya solat sunat di belakang imam yang solat fardu, maka demikian juga boleh orang yang solat fardu di belakang imam solat sunat atau fardu. Wabillahi taufiq. Dan rujuk kitab Al-Hawi Al-Kabir jilid yang kedua muka surat 316. Daripada kenyataan itu jelas menunjukkan bahawa amalan ini kukuh berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Mazhab Syafi'i mempunyai hujah yang kuat dalam bab ini. Jadi kalau imam solat sunat tarawih, kita pula solat qada, tak ada masalah. Cuma kena pastikan solat qada apa dan bilangannya. Tak boleh buat solat qada ikut suka sahaja. Sebab qada ini adalah solat wajib yang perlu dipastikan berapa jumlahnya dan bilakah waktunya. Tak boleh main niat nak qada yang lepas-lepas saja. Kalau tak ingat jumlah dia, maka tetapkan berapa jumlahnya dengan agakkan yang selamat. Contoh, rasa-rasa ada 7 hingga 9 kali solat subuh, jadi ambil yang 9 tu. Jangan lebih dan jangan kurang lagi. Ambil yang tu saja. Nak buat waktu orang lain solat sunat seperti tarawih pun tak ada masalah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Cadangkan anda untuk mempelajari, untuk mendalami pandangan-pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i dengan merujuk kitab Fiqh Al-Manhaji mazhab Imam Asy-Syafi'i. Buku ini kami sedang buat pre-order. Kita telah buat terjemahan, harga sebenar RM500 dan buka pre-order sebanyak RM400. Jom anda dapatkan, link saya letakkan di bawah. Terima kasih banyak sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.